kita dalam Jemaah Menteri. Saya dikritik sekarang, mula diserang oleh beberapa kalangan Eropah, Amerika Syarikat dan tentunya Israel. Selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan. Terima kasih Tan Sri Bertua, terima kasih Ibu Hormat Menteri yang saya fikir jawapannya yang cukup baik dan sangat bermaklumat sebentar tadi, dan saya juga ingin memberikan kredit kepada ucapan yang berhormat Perdana Menteri pada malam kemarin di arena Axiata yang saya kira cukup tegas melambangkan pendirian Malaysia dalam isu Palestin. Cuma apabila kita di pihak pembangkang, saya yakin rakyat Malaysia sebelum ini pun memang kita berbangga dengan ketegasan Perdana Menteri kita sebelum daripada ini, sejak zaman almarhum Tun Abdul Razak sehinggalah sekarang. Cuma apabila Perdana Menteri menyatakan bahawa, saya quote ucapannya, dalam sejarah Malaysia selalunya kita hanya membuat kenyataan dari jauh. Inilah kali pertama melihat kepada semangat denyut nadir anak Malaysia, saya ambil keputusan untuk keliling dunia Arab menyatakan pendirian kita. Jadi kita melihat adakah ini merupakan kali pertama kita melaksanakan agenda seperti ini, kerana sebelum ini pun Perdana Menteri pun barisan Perdana Menteri sebelum ini pun sudah cukup tegas. Yang berhormat Perdana Menteri daripada parti Berhormat Menteri sendiri Datuk Seri Najib pernah sampai ke Gaza dan juga usaha-usaha Perdana Menteri sebelum itu. Jadi apakah beza usaha pada hari ini dengan usaha sebelum daripada ini? Dan apabila kita dengar Perdana Menteri menyatakan bahawa beliau menerima ugutan, ancaman, tekanan dan sebagainya, saya fikir Menteri kena dedahkan negara mana yang berani menekan, mengugut Perdana Menteri kita sayang ini. Sebab kita tak sanggup untuk melihat Perdana Menteri kita tekan dari ugut seperti ini. Kalau mereka berani menekan Perdana Menteri kita, Malaysia harus menghantar nota bantahan kepada. Terima kasih atas semangat yang ditunjukkan oleh yang berhormat yang berada di sebelah sana. Saya percaya dalam isu yang melibatkan Palestin ini, kedua-dua pihak kita tidak berbeza daripada pendirian kita. Barangkali mungkin ada pendekatan-pendekatan cara kita menyampaikan dan meluahkan pandangan kita. Saya ingin tegaskan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa saya mengikuti juga perkembangan-perkembangan hujahan-hujahan yang disampaikan oleh pihak sana, menunjukkan bahawa kedua-dua kita sebenarnya tidak ada perbezaan dalam menegakkan dan membela perjuangan rakyat Palestin yang ditindas dan dibunuh saban hari. Dan begitulah juga yang di sebelah sini. Bagi menjawab soalan wakil yang daripada Pasir Mas tadi, iaitu apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya, ini adalah pendekatan yang kali pertama kita lakukan dalam keadaan situasi yang sangat serius seperti ini. Kita tidak hanya boleh duduk hanya sekadar mengecam atau menyampaikan bantahan-bantahan kita, tetapi mesti ada langkah-langkah yang lebih mantap, tegas dan membawa seluruh dunia Islam setidak-tidak dalam konteks OIC untuk bersama-sama untuk kita menyatakan pendirian kita. Lantaran itu, dalam mesyuarat GCC ASEAN yang lalu, Yang Amat Berhormat mengambil kesempatan itu bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin ASEAN dan juga pemimpin daripada GCC untuk berinteraksi dengan mereka, menyampaikan pendirian Malaysia. Dan dalam pada itu pula, ketika mana beliau berada di sana, beliau mengambil kesempatan itu untuk berada daripada satu tempat ke satu tempat. Daripada Riyadh, beliau pergi ke Turki, daripada Turki pergi ke Kairo, kerana itu adalah antara beberapa negara yang sangat penting peranannya dalam menentukan perjuangan kita selanjutnya. Perpaduan dan suara bersama daripada negara-negara berkenaan sangat-sangat penting, dan Malaysia berada dalam kelompok itu sekali. Dalam pertemuan-pertemuan yang saya hadiri bersama dengan MBS, dengan Presiden Erdogan, dengan Presiden Al-Sisi, saya menyaksikan bagaimana harapan daripada pemimpin-pemimpin ini melihat Malaysia yang dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam istilah yang digunakan, connecting the dot. Inilah yang kita lakukan. Meskipun saya tidak nafikan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelum ini. Kerana Malaysia terkenal sejak tahun 1957 lagi adalah merupakan negara yang sentiasa memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat Palestin. Setiap Perdana Menteri mempunyai peranan mereka, tetapi dalam konteks Perdana Menteri kita, beliau mengambil langkah yang lebih jauh untuk bersama-sama dengan
kalangan pemimpin-pemimpin Islam di seluruh dunia, termasuk juga pemimpin-pemimpin daripada negara bukan Islam. Saya sendiri telah melakukan beberapa usaha selaku Menteri Luar, bercakap dengan Secretary General Guterres dan juga dengan pemimpin-pemimpin yang lain, berpuluh-puluh daripada kalangan mereka yang saya hubungi, yang saya jumpa, menyatakan pendirian supaya masalah Palestin ini dapat diselesaikan dengan kadar yang segera. Peperangan ini mesti dihentikan dengan kadar yang segera. Humanitarian aid perlu dilakukan dengan kadar yang segera. Dan yang bagi menjawab yang perkara yang kedua, saya fikir di dalam Dewan ini elok kita tidak namakan siapa mereka, tetapi mereka seperti mana yang ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat berkali-kali bahawa kita tidak gentar dengan sebarang ugutan yang dilakukan oleh pihak mereka. Terima kasih.